sokong. Dua perkara yang tak betul saya telah nyatakan. Pertama, kita dah sentuh MOU. Yang keduanya, pembentukan jemaah menteri. Apabila dilantik Zahid Hamidi sebagai salah seorang timbalan Perdana Menteri dan diumumkan pada masa lantikan, yakni pada Disember baru-baru ini, itu salah. Salah bukan dari segi konsep perlembagaan dan tersurat. Bukan salah dari segi mana peruntukan yang mengatakan tak boleh. Tidak. In fact, saya nak tanya balik, mana peruntukan dalam perlembagaan yang mengatakan ada timbalan Perdana Menteri? Tahu tak? Tak ada pun. Tapi kita tak soalkan. Mana-mana Perdana Menteri sebelum ini melantik timbalan Perdana Menteri, lantiklah. Sebab itu timbalan Perdana Menteri diberi portfolio. Kalau tidak boleh ada perbelanjaan kepada jawatan itu. Ya. Macam Wan Azizah diberi portfolio wanita keluarga dan sebagainya. Ada pegawai-pegawai dia dan sebagainya. Tapi mana dia? Dalam perlembagaan sampai sekarang berapa puluh ataupun ratus pindaan dibuat, tapi tak dimasukkan jawatan timbalan Perdana Menteri. Tak wujud. Tak wujud. Ya, adakah itu bermaksud salah ada timbalan Perdana Menteri? Tidak. Itu dari perlembagaan ni bukan maksudnya semuanya tertulis. Kalau tersurat, ada yang tersirat. Falsafah perlembagaan kena faham. Dia punya semangat perlembagaan, adat, convention. Sebab itu jangan baca satu perkataan, alah tak payah pergi perlembagaan, kita ambil message. Apa nama ni, saya dah sampai, buka pintu. Bila pintu kunci, yang aku tahu pintu memang terdedah. Itu pun boleh salah faham. Satu perkataan message biasa. Kena faham semangat sekali-kaligus. Jadi isu Zahid Hamidi ni, Zahid Hamidi sebelum dilantik timbalan Perdana Menteri bukan timbalan Perdana Menteri. Dia tidak memegang jawatan. Dia adalah orang biasa. Forget about the fact dia presiden dan sebagainya. Orang biasa yang tidak berkecimpung dalam kerajaan. Apatah lagi kerajaan itu pun baru dibentuk selepas PRU15. Anwar Ibrahim pun tidak ada dalam kerajaan sebelum 24 November. So ini adalah pembentukan kerajaan untuk tadbir urus negara. Kan? Jadi awak kata dan kita harapkan awak membuat sesuatu yang betul dan lengkap ke arah tadbir urus negara. Awak lantik Zahid Hamidi, dia memang tak bersalah lagi. Tak ada orang nafikan. Tapi dia menghadapi pertuduhan jenayah melibatkan salah guna kuasa, rasuah, melibatkan wang-wang awam. Bukan kita nak dapati dia bersalah sebelum mahkamah dapati bersalah. Tidak. Sedangkan Ultra Kirana dah bebaskan dia. Tapi persoalannya adalah bagaimanakah timbalan Perdana Menteri ini nak menjalankan tugas harian yang kita harapkan kerajaan ini akan efisien. Hari-hari buat kerja mereka, hari-hari selesaikan masalah negara, hari-hari pergi tengok tempat yang dia wajib pergi tengok. Semua benda, tambah pula Kementerian Luar Bandar ni. Bagaimana dia nak buat benda ni dengan tekun, sedangkan ada hari-hari Januari, Februari, March, April. Saya boleh bagi tarikh kepada Anwar Ibrahim kalau dia nak. Yang dia pernah kena turun naik mahkamah. Macam mana? Macam mana dia nak buat kerja? Macam mana dia nak buat kerja? Itu persoalan dia, Anwar. Itu persoalan dia. Awak kata awak nak kabinet yang efektif, yang efisien. Macam mana? Hari-hari yang dia kena hantar, dia kena pergi turun naik tangga mahkamah, dia nak buat kerja ketimbalan Perdana Menterian dia maupun kerja Kementerian Luar Bandar. Macam mana? Itu satu. Yang kedua, adakah minda dia fokus pada tanggungjawab dia? Pada tanggungjawab. Adakah minda dia fokus untuk sekarang aku dah di timbalan Perdana Menteri, aku ada amanah rakyat. Masalah peribadi aku ni tolaklah. Boleh. Bukankah dia kena pergi jumpa peguam dia? Saya tahulah saya peguam. Nak bincang apakah strategi perbelaan, siapakah saksi nak datang nak cakap, apakah saksi tu nak bagi keterangan. Bukankah ini dia perlu juga
Fokus. Fokus. Bukan perlu juga, akan wajib fokus. Itu peribadi dia. Okey. Macam mana dia nak buat kerja? Saya tak kata Zaid Hamidi salah. Saya pengamal undang-undang selalu mengatakan secara konsisten mahkamah yang akan menentukan. Sehingga mahkamah menentukan tidak ada sesiapa berhak membuat kelakar putus. Tapi ini bukan soal membuat keputusan dia bersalah atau tidak. Ini soal boleh dia buat kerja atau tidak. Seperti mana yang awak Anwar Ibrahim harapkan kabinet awak tunjukkan misalan kepada rakyat. Boleh ke Timbalan Perdana Menteri Zaid Hamidi yakinkan kami sekarang dengan lantikan dia? Itu persoalan dia. Dan yang ketiganya yang lebih buruk lagi, semua tiga-tiga ni sama buruk. Awak sudah terperangkap dalam persepsi rakyat. Kalau Zaid Hamidi menang kes dia, ataupun kalau Zaid Hamidi kalah kes dia pun, Anwar Ibrahim sudah kena tempias keburukan. Sebab kalau dia kalah, contohnya, please Zahid jangan marah bila saya kata kalau salah. Saya cuma bagi huraian. Kalau Zaid Hamidi kalah kes dia, orang akan tanya, akan terus ludah memuka Perdana Menteri yang lantik. Macam mana awak boleh lantik seorang yang kini mahkamah dapati bersalah, 6 bulan, 7 bulan jadi timbalan Perdana Menteri. Macam mana kita nak yakin kerja dia betul atau tidak, sedangkan sekarang disahkan dia bersalah. Dan dia dituduh bukan selepas jadi timbalan Perdana Menteri, 2 tahun lebih sebelum jadi Perdana Menteri. Apa kegairahan awak nak pilih dia dan meletakkan kesangsian kepada minda rakyat jika didapati bersalah? Dan jika pula, ni Zaid Hamidi mungkin suka dengar lah, jika Zaid Hamidi dapati tidak bersalah, dibebaskan, maka persepsi rakyat, memanglah dia TPM, dia timbalan Perdana Menteri, takkanlah dapatkan dia bersalah. Awak tempiaskan persepsi ini kepada mahkamah rumah saya tahu. Disebabkan kegopohan Anwar Ibrahim melantik Zaid Hamidi, padahal formula penyelesaian masalah ni telah diberi beberapa jam sebelum pengumuman pada hari tersebut. Saya telah menyatakan perkara ini dengan jelas. Anwar boleh bagi tahu Zahid, weh, aku memang nak lantik hang, sabarlah, bagi kisah habis. Peguam semua bagi tahu, pergi tanya peguam, dalam bulan 6, bulan 7 dah tahu. Bila hang bebas, aku lantik hang terus. Satu saat lepas tu timbalan Perdana Menteri, tak boleh ke? Kalau aku lantik hang sekarang, hang mampu, aku lagi mampu. Tak boleh cakap macam tu kan, Anwar? Mana kewibawaan sebagai Perdana Menteri ni? Perkara ini paling mudah saya anggap Anwar boleh buat. Walaupun tak kira orang kata itu kan persefahaman mereka, jangan letakkan persefahaman di atas perlembagaan, semangat perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Jangan sekali-sekali letakkan masuk tahun 2023 sekurang-kurangnya, mulai tahun akan datang, jangan letakkan persefahaman, emosi, politik, peribadi di atas. Sebab kalau awak lakukan perkara itu, negara Malaysia akan turut mundur. Akan berlaku balik perkara yang buruk. So Anwar, you screwed it up. Dalam pelantikan Zaid Hamidi, masih dia tidak ada kewajaran. Zaid Hamidi pun tahu. Kenapa nak gairah jadi timbalan Perdana Menteri dan timbulkan kesangsian ni? Kenapa? Bukan kata dalam negara, media antarabangsa pun condemn benda tu. Cukuplah bagi saya isu. Dan yang salah tu saya tegur. Kita kena tegur. Betul. Yang mana yang betul, usul dipercaya, saya sokong. Kerajaan perpaduan tu saya sokong. Saya ulang balik di sini sebab saya tak nak orang potong-potong. Dengar mana yang orang syok, kutuk mana yang orang tak. Itu sajalah. Anwar dan Zahid.